Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Syaf Syukri dan ini Awani Sarawak. Saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Kluster JT, kluster terbaru COVID-19 di Sarawak. Juga Kerajaan Sarawak rancang meningkatkan garis pendapatan isi rumah. Jabatan Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JBPN hari ini mengesahkan 6 kes positif COVID-19. Kesemua kes baru dilaporkan di daerah Kuching. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak setakat hari ini sebanyak 607 kes. Dan seterusnya, daripada 6 kes baru yang dicatatkan, 2 kes melibatkan kluster baru iaitu kluster JT. Sekaligus menjadikan 7 kluster di Sarawak yang masih aktif. Dan untuk mendapatkan laporan terperinci situasi terkini kes COVID-19 di Sarawak langsung dari Kuching, wartawan Awani Sarawak Nuzuluddin Abdul Razak. Nuzul, semalam kita tahu ada satu kluster baru iaitu kluster Stutong dan hari ini ada satu lagi kluster baru iaitu kluster JT. Dan Nuzul, mungkin Nuzul boleh perincikan antara laporan terkini perkembangan COVID-19 di negeri Sarawak berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh JBPN hari ini. Nuzul. Baiklah, terima kasih Syaf. Sememangnya negeri Sarawak masih lagi berhadapan dengan gelombang kedua COVID-19 seperti diumumkan oleh Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri sebelum ini. Dan hari ini 6 kes positif dilaporkan hanya di Bandaraya Kuching melibatkan warga tempatan dan juga bukan warga negara. Satu kluster baru telah dikenal pasti iaitu kluster JT melibatkan 2 warga negara Indonesia yang bekerja di sebuah syarikat perikanan di Pending. Yang sebab itu nama dia kluster JT. Dan apa yang berlaku, saringan telah dilaksanakan oleh pihak Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri sebelum ini melibatkan seorang pekerja di situ disahkan positif COVID-19 daripada 65 orang kontak rapat yang bekerja di syarikat berkenaan. Seorang lagi berjaya dikesan positif COVID-19 dan sebahagian 21 orang kontak rapat kaki tangan syarikat perikanan tersebut masih berada di laut dan ini akan menjadi tumpuan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri. Setibanya mereka daripada laut, mereka akan terus disaring saringan COVID-19 dan ujian RT-PCR dan mereka akan melalui proses kuarantin seperti prosedur-prosedur yang lain. Dan Syaf, hari ini juga sebuah kluster telah ditamatkan di negeri Sarawak iaitu kluster Kidurong setelah diumumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia hari ini. Kluster tersebut tamat pada 6 Julai 2020 seramai 230 orang kontak rapat yang terlibat antaranya ahli keluarga, rakan sekerja dan juga kontak sosial telah melalui saringan COVID-19 dan ujian RT-PCR dan mereka didapati positif dan hari ini ditamatkan kontak kluster Kidurong ini. Dan Syaf, hari ini saya ingin jelaskan beberapa perkara. Yang tadi adalah berkenaan kluster baharu di negeri Sarawak. Yang kedua adalah apa tindakan lanjut yang dilaksanakan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri. Kerana kita tahu sejak 18 Mac lalu sehingga kini pengumuman kepada gelombang kedua masyarakat sekarang ini semakin peka dengan keadaan semasa. Pematuhan kepada garis panduan dipertingkatkan dan apa dilaksanakan oleh pihak JPBNS sekarang ini. Kawalan ataupun saringan secara rawat tetap dilaksanakan di kawasan tumpuan ramai. Seperti pagi tadi kami meninjau pasar tani di mana pengambilan suhu, pencatatan nama menggunakan QR code, community My Sejahtera dan COVID Trace juga digunakan, penggunaan topeng muka, penjarakan sosial dan aktiviti antara peniaga dan pembeli tetap dipatuhi menerusi garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan seperti Majlis Bandaraya Kuching Selatan dan Dewan Bandaraya Kuching Utara. Dan setakat ini Syaf, 1849 premis telah berjaya dipantau oleh pihak PBT di seluruh negeri dan 6 sekatan jalan raya tetap dilaksanakan juga di 5 daerah yang berdekatan dengan sempadan negeri Sarawak, Syaf. Okey, baik Nuzul. Itu antara langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak berkuasa tempatan dalam sama-sama memerangi ataupun kita nak pastikan penularan COVID-19 ini tidak lagi berlaku. Tapi Nuzul, dalam usaha memerangi COVID-19 seperti Nuzul cakapkan tadi, pelbagai SOP diamalkan dan selang beberapa hari lagi Nuzul, sambutan Hari Sarawak 2020 akan diadakan di Miri. Dan sudah tentu persiapan mengambil kira SOP sedia ada dan Nuzul sendiri akan membuat liputan di sana. Jadi Nuzul, bagaimana agaknya persiapan tahun ini Nuzul? Mungkin Nuzul boleh kongsikan.
Baiklah Syaf, seperti tahun 2019 saya juga berada di tapak lokasi sambutan Hari Sarawak di Bintulu, di mana sebelum itu belum lagi berlakunya COVID-19 ini. Masa itu tak ada lagi PKP, disambut dengan meriah. Kali ini sambutan Hari Sarawak berlangsung pada 22 Julai 2020 akan disambut di Bandaraya Miri. Tetap lagi disambut tapi segalanya berlaku secara virtual, di mana persembahan aktiviti-aktiviti yang berlaku ketika itu akan dipancarkan secara langsung menerusi kaca TV anda. TV3 juga terlibat, juga TV Sarawak, Sarawak Borneo Event, dan juga pastinya Astro Awani akan memancarkan secara langsung aktiviti kemeriahan sambutan Hari Sarawak yang berlangsung di Hotel Pullman di Miri. Walaupun masih lagi dalam tempoh COVID-19, SOP garis panduan masih lagi diamalkan. Setakat ketika ini kami dipahamkan pihak Bandaraya Miri, khususnya pihak PBT, melaksanakan apa jua tindakan lanjut menguruskan garis panduan untuk COVID-19, kerana kita tahu nanti apabila setupnya itu lokasi kejadian, lokasi sambutan Hari Sarawak pasti akan dihadiri oleh orang-orang yang terlibat untuk dari segi teknikal, dari segi media, pihak media dan juga barisan-barisan lain yang ingin memastikan bahawa kejayaan sambutan Hari Sarawak itu tetap dijalankan walaupun dalam keadaan COVID-19 dan dilaksanakan secara virtual. Syaf, antara aktiviti-aktiviti yang ingin saya nyatakan yang akan dipersembahkan kepada penonton, kerana ya Syaf, 25 juta rakyat Sarawak akan menyaksikan sambutan Hari Sarawak ini, dan antara fokus adalah simbolik perasmian pengembaraan kenyalang emas yang akan melalui seluruh Sarawak selama 57 tahun, dan ini kali pertama Hari Sarawak disambut secara virtual. Syaf. Baik Nuzul, baiklah. Terima kasih Nuzuluddin Abdul Razak langsung dari Kuching. Seterusnya, Kerajaan Sarawak merancang meningkatkan garis pendapatan isi rumah daripada RM2,130 kepada RM4,000 sebulan. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas berkata hasrat itu mampu direalisasikan menerusi sektor pertanian. Katanya bantuan dana, bahan penanaman serta teknologi moden turut disalurkan kerajaan melalui Kementerian Permodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah bersama Jabatan Pertanian. Malah kaedah pertanian moden seperti fertigasi dan hidroponik juga bakal diperkenalkan. Kata Ugah lagi, bantuan tambahan bernilai RM265 juta di bawah program Agriculture Facilitation AFF juga ditawarkan. Dana pusingan berjumlah RM207 juta turut diwujudkan dalam menjadikan para petani lebih bersaing. Sementara itu, inisiatif yang diumumkan tersebut disambut baik rakyat Sarawak. Mereka akui penting pada ketika ini untuk memperbaiki kualiti kehidupan, tidak kira sama ada melalui pertanian atau perniagaan sampingan. We do. My wife ada membuat perniagaan dari rumah, membuat cake, and then most of the time we have a regular customer lah. Dia ada regular customer, and then most of the time COD lah dia cakap kan. Soalnya skill and then kemahuan. Pertanian untuk increase sidaknya pun income, sidak mesti mau ada passion lah. Mesti mau bersabar sebab benda tu kita si ambil short term. Walaupun government beri ya, mun kita si pandai nak pakainya pun si akan jadi. So just mindset lah, kita pun mindset mesti mau fokus lah untuk dapatkan increase income-nya. Kita tolong bantu diorang dari segi macam bajak kah, kita boleh tolong diorang tanam lebih banyak lagi lah, supaya hasilnya akan dia jual dengan kita balik. Kita sama-sama dapat keuntungan lah daripada pembekal dengan daripada pemborong semua. Kita dapat lebih pendapatan lah daripada berjual ini. Kerajaan bercadang untuk menaik taraf Kompleks Immigration, Kastam dan Kuarantin CIQ di pos kawalan Terpadu Serian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin beliau sudah ada perancangan bagi menjadikan kawasan berkenaan lebih maju di masa hadapan. Bagaimanapun, segala perincian dan keputusan bergantung kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang akan melawat sendiri tempat itu nanti. Daripada apa yang saya nampak, kita dah ada ruang untuk menjadikan tempat ini lebih maju di masa hadapan.
Jadi keputusannya saya serahkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang akan mengumumkannya. Beliau berkata demikian kepada media selepas melakukan lawatan ke Kompleks Immigration, Kastam dan Kuarantin CIQ di Pos Kawalan Tebedu Serian pada Ahad. Penubuhan koperasi di kawasan kampung, contoh kepada pembangunan sosioekonomi yang positif bagi warganya. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata demikian sebagai mengulas kepada penubuhan koperasi Bangun Boyan Berhad di Kampung Boyan, Kuching. Koperasi Bangun Boyan Berhad yang ditubuhkan 17 Mac lalu merupakan platform bagi peniaga industri kecil dan sederhana di sana. Pembangunan koperasi ini hasil dorongan kerajaan negeri melalui Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi termasuk di peringkat negeri. Saya cukup yakin kita boleh membangunkan koperasi Sarawak dan membawa sidak pendalaman tu produk luar dan dalaman tu dipasarkan menerusi online pada satu ketika nanti, dan di situ kita boleh menggunakan koperasi sebagai landasan dan instrumen untuk memajukan masyarakat B40 di seluruh negara. Tambah Wan Junaidi, kementeriannya sentiasa memantau dan menyokong penglibatan koperasi seluruh negara terutama dalam aspek pengurusan. Jelasnya sistem perniagaan dan perkhidmatan ditawarkan perlu selari agar ahli koperasi menerima manfaat setimpal. Beliau berkata demikian ketika menghadiri program pembangunan kapasiti dan penggalakan koperasi serta khidmat masyarakat pada Sabtu. Sehingga Jun 2019, daripada 14,417 koperasi berdaftar di Malaysia, Sarawak memiliki 1,058 koperasi berdaftar dengan keahlian lebih 260,000 orang. Dan dalam perkembangan sama, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menyatakan impiannya untuk membangunkan koperasi di surau dan masjid. Jelasnya, Negeri Pahang sudah melaksanakan inisiatif ini namun ia bukan berbentuk rangkaian seperti sistem koperasi nasional. Tambahnya, dengan adanya pertubuhan koperasi di surau dan masjid, ia akan memudahkan urusan kewangan dan hal-hal berkaitan termasuk aktiviti persatuan. Akhirnya kelak, kalau kerajaan tak bagi sumbang kewangan kepada surau pun dapatlah kita beli lembu sendiri, dapatlah kita buat kewangan sendiri, dana sendiri daripada mendapat daripada pihak kerajaan. Baiklah, dengan itu sekian Awani Sarawak untuk hari ini. Saya Syaf Syukri, telah bertemu dari Laut Sini. Salam hormat.